Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi kembali tune in bersama dengan saya, Boboy CTC, hos anda dan panel tetap kami dalam segmen Tanya Dr. Forex, iaitu Dr. Forex sendiri atau lebih dikenali sebagai Cikgu No Name. Okay, bagi mereka yang tak tahu atau first time tune in ke segmen kita, maklumlah sedang PKP, mungkin ingin menambahkan ilmu dagangan forex, jadi mereka tune in. Jadi selamat datang kami ucapkan ke CTC FM, dan ini adalah antara salah satu segmen education forex yang kami tawarkan, di mana pada hari Isnin ni segmen Tanya Dr. Forex kita memfokuskan kepada analisa pergerakan pasaran mata wang dari sudut teknik Elite Wave yang dikelolakan sendiri oleh Cikgu No Name atau Dr. Forex. Jadi kalau ada apa soalan yang ingin anda tanyakan mengenai Elite Wave, jangan malu, jangan segan, terus tanyakan di ruangan komen, typekan apakah soalan atau mungkin nak request pair untuk cikgu berikan analisa dari menggunakan teknik Elite Wave. Jangan malu, jangan segan, typekan di ruangan komen. Tapi jangan lupa, sebelum anda bertanyakan apa-apa soalan, pastikan anda telah pun like page CTC FM dan share segmen ini supaya lebih ramai lagi dapat meraih manfaat daripada perkongsian ilmu dagangan daripada cikgu pada hari ini. Dan juga seperti biasa, kami di CTC FM ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk stay at home bersama kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Stay at home, stay safe, stay healthy. Okay? Dan juga kepada mereka yang ingin menonton episod-episod Tanya Dr. Forex yang lalu, kami telah pun memuat naik ke semua episod dan segmen-segmen lepas Tanya Dr. Forex di YouTube channel rasmi CTC FM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu ke youtube.com dan search CTC Jara FM, dan kami telah pun create satu playlist khas untuk segmen Tanya Dr. Forex. Jadi boleh tekan playlist tu dan tonton dari awal sehingga habis untuk belajar teknik Elite Wave dari kelolaan Dr. Forex sendiri. Okey, jadi di sini kami ada satu pengumuman daripada tim operasi CTC FM mengenai jadual segmen sepanjang bulan Ramadan. Jadi seperti yang kita tahu, hujung minggu ni insya-Allah Ramadan akan berkunjung tiba. Jadi kami nak beritahu yang kesemua segmen education forex kita berjalan seperti biasa, bermula 10.30 malam pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau, lepas solat tarawih di rumah bersama keluarga, boleh terus tune in live bersama kami. Jadi sebelum saya menyerahkan segmen ini kepada cikgu, seperti biasa kita ada soalan quiz yang telah pun pop up di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Kalau di desktop tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sebelah sini, kita ada soalan pop up yang berbunyi berikan nama penuh pengasas teknik Elite Wave. Bukan quiz yang ada hadiah atau kami tak menjanjikan apa-apa, mungkin ini sekadar untuk pengetahuan untuk kita kongsi bersama. Okey? Jadi sekali lagi, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tinggalkan di ruangan komen. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan share segmen ini. Jadi Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Boboy CTC. Alhamdulillah sihat buat sihat. Sihatlah Alhamdulillah. Cikgu okey bersama keluarga di rumah? Macam mana hari ke-34 PKP? Okey, masih okey. Duduk ke rumah, keluar satu minggu pun sehari 2 hari je keluar. Itu pun tak jauh. Itulah, tapi mungkin kena keluar pusing-pusing sikit, panaskan enjin kereta cikgu. Ambil angin sikit, tapi tak bolehlah jauh-jauh, dalam taman je barangkali. Betul. Okey, jadi kita telah menerima ramai penonton. Ada Cik Waki yang mengatakan Assalamualaikum Cikgu No Name dan Boboy. Waalaikumsalam. Kita ada Muhammad Latif Ali Asyak. Dia menjadi top fan. Katanya alamak, top fan pula. Kita ada Muhammad Rizam, dan kita juga ada Muhammad Rizal yang katanya first time main kat channel ni. Terima kasih kerana sudi berkunjung. Okey, jadi cikgu, sebelum kita lompat terus ke analisa dan segmen education kita pada hari ini, saya ingin mulakan segmen kita dengan sedikit perbincangan mengenai isu yang baru-baru ini terjadi. Isu apa tu Boboy? Okey, baiklah. Jadi tak adalah baru sangat isu ni, tapi kira macam dah sejuk jugalah. Tapi dalam 2-3 minggu yang lepas, ada viral baru-baru ni, terdapat sekumpulan anak muda yang kebanyakannya adalah influencer menggunakan populariti mereka di social media untuk memarketkan salah satu broker forex
yang pada kemudiannya setelah diselidik merupakan satu broker yang boleh dikatakan tipu, tidak berdaftar dan tidak mempunyai apa-apa pengiktirafan. Jadi boleh kata duit yang mereka terima ke dalam broker itu hanya rolling secara dalaman. Saya rasa kes ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Broker ini dikenali sebagai Harvest. Jadi apa pendapat cikgu mengenai isu ni? Kerana influencer ni mereka lebih targetkan kepada anak muda yang kurang ilmu, jadi mereka mudah terpedaya. Saya boleh katakan pentingnya ilmu brokerage sebelum kita mulakan trading. Boleh cikgu berikan pendapat cikgu? Okey, macam ni. Dia sebenarnya bila kita sebut brokerage ni, dia kebanyakannya bukan isu daftar atau tidak. Okey. First sekali, kalau perasan brokerage yang baru-baru, dia akan pergi ke offshore punya regulation punya offshore, seperti BVI, Vanuatu, Seychelles, yang sebelah sana, Malaysia, semua sebelah sana, di mana dia punya tahap kelonggaran dan tahap untuk dapatkan lesen adalah murah. Terutama sekarang ni kalau perasan banyak pergi ke Vanuatu. Sebab apa di Vanuatu? Sebab di sana serendah $2,000 sahaja. $2,000 untuk mendaftar broker? Untuk dapatkan contohnya kalau kita nak buka brokerage, kalau full package, dia akan memerlukan, kita akan dapat lesen daripada Vanuatu punya regulator. Yang kedua, kita boleh deal dapat account bank di sana. So maksudnya sekiranya nanti dalam website tu, kalau ada setengah klien dia nak terus wire transfer ke account bank broker kan, dia akan terus hantar ke account bank kita di sana. Tapi itu ada add-on punya extra charges lah. Mungkin daripada $2,000 tadi dah akan jadi $3,000 ataupun $5,000 add-on. So all out dalam $8,000 sahaja. So sebenarnya benda tu bukan isu yang besar, di mana kebanyakan broker-broker baru ni yang kita nampak ni broker daripada Malaysia. So broker Malaysia ni dia sebenarnya yang menyebabkan broker tu boleh sustain atau tidak adalah dari pihak manajemen. So maksud di pihak manajemen ni, manajemen tu permulaan dia buka broker tu apa tujuan dia, kan? Sebab bila broker ni dia, once kita dah buka broker, automatic brokerage owner ataupun manajemen dia akan tahu, dia mesti tahu brokerage ni ada A-book, ada B-book dan juga hybrid punya sistem, di mana A-book ni dia akan hantar ke LP, liquidity provider. Dan hantar ke LP pun, LP ni pun ada banyak jenis. Ada yang ada yang geran, ada yang jenis cak ayam. So itu A-book. Lepas tu B-book ni of course yang macam Boboy cakap tadi, dia internal saja. Maksudnya setiap transaction, setiap buy order, pending order semua yang masuk, yang trigger, dia tak hantar ke LP. Tak ada masalah sebenarnya. Kalau broker tu mampu untuk buat pembayaran. Cuma kita fikir, kita cuba fikir kan, LP tu kenapa dia boleh jadi LP? Sebab dia berkemampuan untuk tanggung modal dia besar. Itu senang cerita, modal dia besar. So broker ni kalau dia mempunyai modal yang besar, contoh broker A, saya beritahu broker A mempunyai modal yang besar, katakan 100 juta USD, kenapa dia mesti hantar ke LP kalau klien dia loss? Dia boleh dapat keuntungan daripada klien. Kalau klien dia win, dia pun mampu untuk bayar. Sebab klien dia win masih di bawah range 100 juta USD. Kalau klien dia deposit 1 bilion, contoh saja 1 bilion USD, barulah broker tu akan dia ada SOP dia, ini terpaksa kita hantar ke LP sebab dia punya amount tu terlampau tinggi untuk dia cover. So maksudnya dekat sini LP tu memang sentiasa ready untuk cover in case broker tak mampu untuk membayar profit. Tak.
Dia okey, dari segi ketulusan itu, ketulusan satu broker, kita tak tahu dia hantar ke LP atau tidak. Okey. Okey, itu yang pertama. So bila kita trade dengan satu broker ni, katakan broker B pula, seperti yang saya sebut tadi, dia semuanya atas manajemen. Sama ada trading tu nak hantar ke LP atau tidak. So kalau okey, let's say lah saya cakap, kalau broker Malaysia ni, let's say fund dia ada 2 juta USD. So dia confident dengan 2 juta USD ni dia boleh buat B-book saja. So why not dia buat? As long as setiap withdrawal klien dia mampu bayar. Sebab dalam broker ni dia ada risk management system. Dia ada satu sistem yang akan buat calculate dapat total volume semua, di mana at end of the month dia akan generate kan dia punya P&L, profit and loss, bagi broker tersebut dalam range 1 bulan. Okay, so maksud cikgu, kesimpulan dia dekat sini sebenarnya tu praktis yang bukan kira legal lah, praktis yang dia regulate internal saja. Macam mana? Maksud dia tak hantar pun dekat LP, dia hanya regulate dalaman saja. Maksud dia mampu bayar sendiri dan dia boleh ambil semua loss daripada klien tu. Kalau dia mampu bayar tak ada masalah. Tapi kebanyakannya kalau contoh broker baru ni, kita tak tahu tahap kemampuan dia. Okay. Sebab tu macam saya dah trader lama, saya dah trade banyak broker. So untuk broker baru ni saya tak akan berani letak lebih daripada $1,000, $2,000, sebab kita masih tak tahu berapa lama dia boleh sustain. Sebab nanti bila sekali katakan broker tu meletup, ramai orang masuk semua kan. Dan peratus keuntungan klien baru tu 80%. Okay. So di situ sekiranya kalau broker tu hantar ke e-book tak ada masalah. So bila hantar di B-book, so apa yang memain peranan yang penting adalah yang saya sebut tadi, kemampuan dia untuk membayar klien tersebut. Kalau dia mempunyai modal yang besar tak ada masalah. Sebab tu untuk broker baru, macam kalau tanya saya akan biar dia sustain dulu at least 3 hingga 5 tahun. At least 3 tahun dah cukup okey. Sebab dalam masa 3 tahun tu macam-macam boleh berlaku. Okey, cikgu, berkaitan dengan broker B-book, adakah ini sebenarnya tanggungjawab untuk broker tersebut telus dalam kepada pelanggan-pelanggan dia yang untuk beritahu yang mereka sebenarnya mengamalkan B-book instead of e-book, dan ataupun itu sebenarnya adalah tanggungjawab trader sendiri untuk mencari maklumat tersebut sebelum trading menggunakan broker tersebut? Sepanjang saya trade dari 2006, tiada broker yang berani cakap saya B-book saja. Sebab pandangan masyarakat, mentaliti, apabila kita sebut B-book saja, dia akan mempersoalkan tahap kemampuan, tahap kekuatan sesuatu broker itu. Okey, so maksudnya kalau contoh saya buka satu broker C, kalau saya buka broker C, cakap ini saya punya broker, saya tak hantar mana-mana, saya mampu bayar semua, kan? So ada orang yang tak kenal saya semua, of course dia akan takut, betul tak? Betul. So benda-benda macam ni, kebanyakan broker dia akan beritahu dia e-book dengan B-book. Dan dari pihak trader tu sendiri yang perlu memastikan sama ada broker itu telus atau tidak. Contohnya kalau buat permulaan, broker tu cakap broker ni dah wujud 10 tahun lepas. Okay. So untuk newbies, untuk yang baru 10 tahun lepas, okey ni, boleh ni nak masuk kan. Tapi kita kena make sure betul ke 10 tahun lepas. Sebab macam kalau IT punya orang, dia boleh check. Salah satu cara untuk check adalah kita check website broker tu saja, senang. Berapa lama website tu dah wujud? Betul. Kalau 10 tahun lepas dia cakap, kita tengok website tu baru ditubuhkan 2017, 2020 atau 2020. So maksudnya ketulusan tu dah hilang di situ. Okey. Setuju cikgu. Okey. Dan macam yang sebut tadi, tular di mana tadi? Social, Twitter. Di Twitter. So okey, so influencer ni famous
yang famous, staff famous kan. Okay, Staff famous ni saya tak tahu siapa. Kalau apa yang Boboy cakap tu, dia orang menggunakan kelebihan di mana broker tu dia orang set up dengan kalau full set up dalam $10,000 hingga $20,000 sahaja. So full set up maksudnya akan dapat mungkin white label punya sistem. So daripada white label punya sistem tu, dia boleh buat dummy account. Dummy account di mana kita slide, kita nampak ditulis apa Boboy? Maksud cikgu dia boleh create dummy account yang ada tunjuk yang trade dia profit. Dummy account real, account sebenar. So bila screenshot tu dia tulis real lah, tapi sebenarnya itu adalah dummy. Itu adalah dummy. Itu boleh buat. Sebab macam saya sebut tadi, first kali adalah manajemen. Broker tu dikawal oleh manajemen. So manajemen tu sama ada dia telus jujur atau tidak, kita tak tahu. So salah satu cara, kalau sekiranya manajemen tu tidak jujur, dia akan ataupun dia nak mempromotkan broker baru dia tu, dia bagi kepada seorang atau dua orang individu untuk promotkan broker dia untuk tarik klien. Faham tak maksud saya, Boboy? So dia bagi, nah $100,000, $10,000, you buat trade. So dengan itulah cara newbie-newbies ni boleh ditipu. Sebab tu kalau kita nak mempercayai SS walaupun dalam bentuk video, kita kena pastikan broker mana yang dia guna. Betul. Okey. Harap sedikit sebanyak Boboy jelas lah. Saya jelas dan saya harap juga tuan-tuan dan puan-puan, especially newbie dalam dunia trading jelas. Dekat sini apa yang saya nampak sebenarnya adalah kepentingan berkomuniti dalam dagangan forex. Sebelum anda mulakan kerjaya dagangan forex anda, eloklah mencari grup-grup sedia ada, seperti kalau dekat Malaysia ni boleh famous TFM, Trader Forex Malaysia. Kat situ boleh tanya, ramai je trader yang sudi membantu anda. Mereka boleh beri pandangan, mungkin tanya broker ni okey ke, broker ni ada sejarah ke, mungkin ada orang yang pernah terkena, boleh share dengan anda untuk mengelakkan anda daripada terkena. Jadi antara lainnya, of course, like CTC-FM, kami juga di CTC-FM committed dalam mewujudkan komuniti dagangan forex dalam negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, make sure kaji betul-betul sebelum anda memilih broker yang anda ingin dagangkan. Okey, cikgu, nampaknya selesai sudah perbincangan kita mengenai isu tersebut. Jadi bolehlah kita terus lompat ke silibus atau pengajaran kita pada hari ini, cikgu. Sila teruskan. Okey, yang pertama adalah kesinambungan daripada grow account yang saya sebut minggu lepas. So kalau kalau cara saya macam saya sebut dahulu, grow account ni dia tergolong dalam low risk, high risk. Betul tak, Boboy? Betul. So dalam dua cara tu, kalau last week saya beritahu ada 3. Ingat tak, Boboy? 3, saya kurang ingat lah, cikgu. Okey. Satu, mula low risk, kita trade slow lah, of course akan ambil masa sedikit. Yang kedua, kita high risk multiple pair. Yang ketiga, high risk, kita high risk pada satu pair sahaja. Alright. Okey. So bila sebut tentang 3 cara ni, kebetulan bukan kebetulan, tim WTC itu tim saya telah membuat satu video. Okey, kalau tengok sini boleh nampak tak Boboy ni? Boleh. Saya dah tunjukkan. Saya buka video ni. Okey, dalam video ni, sebelum tu saya tunjuk. Dalam video ni, saya tunjuk ini dulu. Dalam video ni, deposit hanya $64. Profit $41,000 dalam masa 1 bulan. Ini menggunakan konsep high risk multiple pair. Okey. Betul. Di mana dia ambil masa untuk develop daripada first trade sehinggalah kalau 20 hari bulan ni, 2024 ni, hari ni cukup 1 bulan.
Okey. Okay, so kita tengok video ni dulu, lepas tu nanti saya akan kupaskan lah. Alright. Okay, so nampak lah dia punya entry bum semua ni. Ush, macam kek lapis cikgu. Ini kami buat video ni pada hari Khamis lepas. Okey. Nampak dah kat sini, ini adalah saya pause ni kan. Okey. Ini adalah SM, broker SM Global account real. So, ini berkaitan dengan apa yang Bobo akan cakap tadi. Kita kena pastikan dia guna broker apa. Alright. Untuk SM, siapa yang tak kenal SM dekat Malaysia ni, saya tak tahulah. Sebab SM ni antara broker yang Dah lama berkecimpung. SM, Hot Forex, apa lagi, Easy Forex, Insta, Light Forex, FBS, itu antara broker-broker yang lama dan well known dalam market. So kiranya masa cikgu tak mungkin lah tim cikgu dapat buat dummy account menggunakan Excel. Tak mungkin saya boleh buat dan SM bagi privilege pada tim saya seorang. Tak mungkin sama sekali. Dan saya pun bukan buat sale untuk SM. Kenapa SM nak bagi pada saya seorang? Okey, betul cikgu. Maksud betul tak? Faham. Logik tak kat situ. Okey, so kita go on. So, tengok ini 20 Mac 2020. Okey, saya stop. Sampailah ini 17 Khamis lepas. Okey. So di situ deposit 64 USD sahaja pada 20 bulan 3 yang lalu. Ada seorang saja yang kawal akaun ni ke beramai-ramai je dalam satu grup? Tak payah tanyalah ni. Okey, so nampak tak? So kalau you tambah tadi 41150.47 ni, okey, you tolak dengan 65 USD, you akan dapat profit dia berapa tadi? 40 rasa saya. 40. So tiada modal lain yang digunakan. Sekejap, saya tarik ni. Okey, part 1 ni. Ini ya. Ini nampak ni. 41086, modal 64 kan, Boboy? Betul. So balance dia 41180. So ini semua adalah sama. So tengok keadaan sekarang 41150.47. Itu sepatutnya modal yang ada. Sebab kita tak close lagi. Okey, so balance dia 41150.47. So sampai hari ni masih tak close lagi cikgu? Dah close lah. Dah close dah lah. Setiap entry tu manually ke ada pakai script cikgu? Semua manual. Manual walaupun bertingkat-tingkat layer dia. Walaupun tingkat layer ada manual. So sementara tu siapa yang belum add saya, boleh add saya, Nazrul Ishak. Okay. Space Rungan no name. So jadi pada tuan-tuan dan puan-puan yang bertanyakan macam mana nak reach Cikgu No Name atau Dr. Forex, bolehlah terus add cikgu di Facebook Nazrul Jara Ishak dalam kurungan No Name. Kalau mungkin cikgu terlupa nak approve ke, boleh terus message Facebook, bagi message walaupun tak friend. So boleh terus message. Okey. So cikgu, kita baca sedikit komen. Okay. Kita ada daripada Ariel Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afiki Fik. Assalamualaikum cikgu dengan Boboy. Waalaikumsalam. Awak FX. Waalaikumsalam. Fitri Hakim. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi join kita punya segmen pada malam ini, segmen Tanya Dr. Forex. Okey cikgu, kita ada beberapa soalan tapi bagi saya sambung dulu. Sekejap cikgu, ada satu soalan je mengenai leverage yang cikgu gunakan dalam akaun sebentar tadi.
Okey. Cikgu tunjukkan. Leverage standard SM 888 dan juga bila dia dah sampai certain level 20,000, leverage tu akan diturunkan automatik kepada 1,200. 1,200. Saya rasa XM bila cecah 10,000 cikgu dia jadi 1,200. 1,20,000 $20,000. $20,000 Oh, okey. Akan turun 1,200. Tapi sebenarnya pun dengan modal 20,000 tu 1,200 tu tak ada masalah. Tak rasa cikgu. Dia Okey cikgu. dia kita tak boleh layer, maksudnya tak boleh layer $100, $100 macam tu, itu masalah lah kan. Satu pip maksud saya. Oh, okey. Faham cikgu. Baik, cikgu boleh teruskan cikgu? Okey. So sekejap. So ada 3 cara tadi, low risk dan high risk. Kalau tanya saya akan jalankan dua-dua. Sebab apa? Low risk ni memang ada setengah klien dia nak konsisten, bukan klien, setengah trader dia nak konsisten. Okey, dia nak konsisten. Okey, boleh, tak ada masalah. Bayangkan dia masuk $100,000. So bila dia nak konsisten 10%, dia setiap bulan dia akan dapat $100 sahaja. Betul tak? Betul cikgu. 5 bulan dia konsisten, dah dapat $500. $500. Masukkan bulan 6, tiba-tiba dia datang gila dia. Habis semua lebur konsisten dia. Percaya tak cakap saya, boy? Percaya cikgu. Ya, sebab ini saya sebut saya punya student, dia ini bukan konsisten, ini bukan dari segi 10%. Dia dalam 5 bulan, bulan pertama 80, lepas tu 100%, lepas tu 800%, lepas tu 400%, 300%, masuk bulan ke-6 hilang persen-persen tu. Masuk bulan ke-7 hilang juga. Tapi dia yang saya ingat dia masuk 50 total, dia masuk okey, sepanjang 5 bulan dia selalu jumpa saya semua, dia masuk $50 je. Oh, okey. $50 tu dia grow sampai sekian-sekian amount dia keluar. Walaupun 5 bulan ni sukses, masuk bulan ke-6, bulan 7 dia rugi, dia MC, tapi at the end dia masih ada 1,000, tak silap saya yang last kali $1,400 USD. Dia masih untung. Tapi sekarang ni mod dia tak berapa konsisten, sebab bila dia dah terkena konsisten 5 bulan tu, dia dah over confident sebenarnya. 5 bulan dia konsisten. So automatic kalau saya tanya boy, wish aku entry tepat kan. Why not aku cuba besarkan lot size. 5 bulan okey ni. Masuk bulan ke-6 tak boleh nak pergi dah. Sebab dia dah tukar dia punya SOP, dia tak follow SOP dia. Masuk bulan ke-7 dia dah start nak cuba recover loss belum ni. So semua SOP-nya ditinggalkan. So faham tak kat situ? That's why kalau tanya saya prefer low risk dan juga high risk. Low risk ni berguna apabila you punya modal melebihi at least 5 angka, $10,000. Kalau 10% $1,000. Kan boy? So okey lah. Kalau you masuk $100, 10% $10,000. Kebanyakannya, dan bukan dalam kebanyakannya dan selalunya 90% bila nak kita buat investment, dia akan nak fast return ROI yang cepat. Kalau boleh masuk $100, besok juga nak dapat $100, nak lagi dan terus nak lagi. Itulah perkara yang menyebabkan you konsisten banyak mana pun, kalau benda tu masih ada. So kita kena sentiasa improve kita punya knowledge untuk kawal kita punya emosi. Sebab emosi dan mental ni lah yang sebenarnya main-main peranan. Bukan teknik ke, trade ke, apa ke, semua orang boleh buat. Tapi kena fikir bila kita tersilap langkah sekali tu, kita boleh cut loss atau tidak. Itu je boy. Betul. That's why kalau ada pertanyaan kenapa $64 tadi tu boleh cecah
$40,000. Dalam 100 orang, contoh kan, dalam 100 orang tim saya sendiri pun nak buat macam tu, seorang, 2 orang je yang mampu. Semua yang lain, walaupun dia dah belajar Elewave ke apa ke, terus terang saya sebut sebab kenapa tak boleh? Sebab kita kena 3 benda yang kena sync, boy. Okay. Pertama sekali, of course lah, kita punya emosi. Teknik, last sekali kita punya risk management. Mana tu kena sync semua, terutama emosi. Sebab, okay, saya tanya Boboy Boboy range deposit selalu berapa USD? $10 ke $50. Okay, tiba-tiba Boboy ada $2,000. Macam mana Boboy trade? Beza tak dengan Berbeza tu. Selalu Okay. kita macam kita dump terus $1,000 tu, kita nak trade sama macam kita trade $10 tu, tapi kita besarkan lot. Dan kalau dalam kepala saya kan. Tapi Teori cikgu senang, cakap Boboy. dalam teori senang tapi tak jadi ya cikgu. Senang. Sebab okay, daripada $64 tu sampai certain tahap dia maintain. Dia punya lot size maintain semua kan. Kita increase sikit. Sampai certain $10,000, cara dia kita trade dah berbeza sedikit. Sebab of course dia punya amount tu dah makin besar. Sampai $20,000 dah lain. Kalau you tengok tadi, account tadi tu, 2 post yang paling besar tu, Okay. itu bernilai $80 satu pip. Kan? $80 satu pip. So kalau Boboy hanya trade, selalu bermain di range $100, $200, berani tak Boboy buka $80 satu pip kali 2 post? So maksudnya 10 pip gerak 1,600. $1,600. So benda macam tu, emosi tu kita tak boleh main terjah je. Kita perlu develop kita punya emosi untuk naikkan kita punya lot size sedikit demi sedikit, di mana kita biasakan kita punya emosi ni. Contohnya sebelum sampai yang saya tunjuk tu, itu kita orang kami dah biasa. So kalau contohnya macam Boboy kan, Boboy slow naikkan lot size. Sehingga satu tahap tu Boboy alamak tak berani masuk lot size tu. So kita maintain dulu lot size berapa yang Boboy berani selesa masuk. Di mana bila gerakan market ni kita tak tentu, tiba-tiba gerak 100 pip. Kalau account tadi gerak 100 pip, $16,000. Contoh kan, Betul. negatif $16,000. So bagi yang tak biasa ni, dia alamak cut, kejap lagi besok dah naik balik, jadi untung balik. So benda-benda macam tu disebabkan market ni selalu orang cakap bukan kita punya. So lot size ni kita kena biasakan dengan lot size yang kita mampu lihat dan masuk dan sanggup rugi. Itu key yang pertama yang memang kena kita biasakan. Risk management ya cikgu Risk management. Kalau ada tips saya cakap, kita kena tahu kita kena jadi sebagai risk manager. So bila mindset kita dah jadi risk manager, automatik kita akan protect kita punya capital. Kita bukan forex trader, di mana forex trader of course dia selalu more into kepada cikgu. Kalau saya follow teknik ni, agak-agak setiap bulan berapa persen dia nak yang saya dapat. Selalu saya terima macam tu kan, berapa persen saya akan dapat setiap bulan. Dia fikir keuntungan, bukan dia fikir dia nak protect dia punya capital. Okey, saya rasa cukup lah. Ini pun dah separuh timing Okay, yang kita allocate untuk cara-cara grow menggunakan high risk multi pair. Okey cikgu, diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua dapat manfaat sedikit sebanyak daripada perkongsian cikgu. Bagaimana cara untuk kita kawal emosi, develop kita punya emotion dalam mempelbagaikan trading forex kita. Jadi cikgu, marilah kita terus lompat ke analisa pair-pair pilihan cikgu untuk minggu ini. Okey, so ini contoh untuk EJ. Ini di M5. Elewave ni kalau kita zoom di time frame kecil, kita tak nampak hala tuju dia nak naik ke ataupun dia nak turun. That's why
Elliott wave memang wajib kita zoom daripada time frame yang lebih besar. So kalau macam sekarang ni saya zoom ke daily 1 punya kiraan. So ini yang minggu lepas punya zon kotak kuning ni zon minggu lepas. So untuk EJ ni, okay, untuk EJ ni setelah seminggu ni dia pergerakan dia tak berapa banyak ke bawah lagi. So saya jangka kan ini dia akan turun, dia akan naik dulu sebelum dia turun. Di mana kalau Boboy ingat EJ ni masih maintain dia nak turun lagi. Yang Boboy ingat tak ni? EJ, UJ semua dia masih ada. Ini di time frame yang besar. Ini di weekly punya counting. So masih ada momentum untuk ke bawah untuk dia complete kan correction wave W at Y. So ini adalah ini A, ini B, ini C ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni, ini adalah A. Dia naik B, ini C. So untuk time frame untuk keadaan sekarang, saya prefer sell di dalam kotak biru. Okay, ini untuk EJ. Selalu kawan-kawan tuan-puan di luar sana dia suka gold. Betul tak Boboy? Saya pun suka tu. Gold. Okay, so gold tu saya dah cakap. Ini dah final wave. Selepas final wave dia akan buat ABC. Saya jangka kan dia pergi sampai kotak ni. Kan sebelum tu ini last week 13 hari bulan. Okey. Ini final wave, ini adalah ABC. Saya jangkakan dia memang turun. Nampak dia memang turun tapi tak sampai sini. So dari sini, okey. So ini adalah ABC punya setup. ABC. So bila ABC, kalau ikut yang besar ni, ini saya boleh zoom in kan, zoom besarkan lagi. Okay, ini adalah ABC dia yang besar. So untuk yang kecil, ini saya zoom di sini. ABC ni, saya akan tunggu satu lagi final wave turun. Kalau dia turun untuk buy. Sebab ini dah ABC. Selain pada ABC, kita boleh assume ini adalah 1, 2, 3, ini 4, ini 5. So bila dia cukup 5, kan, dia mesti akan naik. Sama juga yang sekarang ni. Tengok yang kecil-kecil ni yang saya buat ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ni 5 ni. Bila dia cukup 5, tengok dia punya penurunan ni dalam yang first kita akan nampak 3 wave. So cikgu stick untuk tunggu sehingga kotak kuning baru cikgu buy. Ya. Dan garisan biru ni pun saya tanda sebab apa? Kalau ini ABC wave 4, selalunya dia akan sangkut, tengok ni, di kawasan 4, di wave 4 sebelumnya. Sebab tu saya tandakan garisan biru ni. So kalau tanya saya dalam keadaan sekarang ni, saya tak akan buy. Saya biar first sekali saya tunggu kat sini kotak kuning ni. Okay, and then saya akan zoom in lagi untuk pastikan, sebab sekarang ni pun nampak 1, 2, 3 naik. Nampak tak Boboy? Jelas cikgu. Okay. Kalau saya dah gelabah buy dah tu cikgu. AU. Okay, ini pun last week punya kotak. Ini last week punya kotak, di mana saya predict bila masuk kotak ni dia akan buat turning. Ingat tak Boboy AU ni? Ingat cikgu. So ternyata bila dia masuk kotak, dia tak lebih kotak pun dia buat turning. Dia turun sehingga melebihi kotak. So kalau you jenis layer semua untung ni. So di sini, okay, saya buang kotak ni pula. Okay, so ini jangkaan
yang terbaru untuk AU. Ini adalah ABC. So ini sikit lagi ataupun sekarang ni dah boleh entry buy, entry sell, di mana ini memang stop loss dia memang cantik. Macam ni je. Dia tak boleh pergi kena garisan biru ni. Dan di sini ni memang setup macam ni dengan stop loss yang kecil memang cukup membuatkan grow account percentage dia lebih tinggi. Sebab bila dah macam ni, ini adalah zone TP dia, go buy. Ya. Okay. Sebab ini kita trade di hour 1 base kepada TP daily dan juga weekly punya TP. Jangan maksud saya ialah kita sell sekarang, dia akan ambil masa turun naik. So ini at least 1 minggu ke atas baru dia akan kena lah. At least mungkin 1 bulan lagi. Sebab ini 19 Mac. Sekarang dah 20 Mac, 1 bulan dia naik. Kan? Lebih kurang. So sampai sini mungkin 1 bulan lagi. So tapi jarak dia nak ke SL tu ada 50 pip je cikgu. Ini banyak. Memang cukup cantik. Masuk position pejam mata, biar tak payah buka 1 bulan. Boleh tak boy? Saya macam berminat kalau betul TP tu. Minggu 800 pip Minggu ni saya tengok banyak entry yang stop loss kecil, TP dia besar. Okey, itu yang pertama. Dan minggu lepas pun saya ada tunjuk tentang EG, saya ada buat kotak kuning. EG. Okay. Ini EG. Okey, so kalau tengok ini minggu lepas punya 13 ni, okey. 13 ni saya beritahu ini zon kotak kuning untuk kita buy. Stop loss di sini. 8590. Dan dia tak naik-naik. Dia tak sampai zon paling bawah lagi pun. So benda ni masih valid. Cuma EG kalau kita tahu ialah dia punya turun naik tu slow. So ini masih valid, di mana saya jangka kan dia tak boleh lah lebih zon kotak ni. Maksudnya di sini kalau saya zoom in, okey, saya zoom in di sini. Okey, dia takkan kena ini. Kalau dia kena ni, memang dia akan boleh pergi sampai bawah kotak ni dulu, 8625 ni, and then baru dia naik balik. Sebab dah begitu lama dia main di sini. Dengan analisis saya di EA yang terbaru ni, saya buat analisis di EA sekejap Okay. EA ni pun saya jangkakan dia akan membuat kenaikan, di mana ini adalah final wave down. Dengar apa boy? Final wave down. Ini adalah final. Sekarang 7. Okey. Ini saya boleh tanda kan, kalau dia nak turun lagi pun daripada sekarang ni dia nak turun sekali pun sini, ini zone buy. Zone buy bagi 20.4. Sebab apa? Sebab saya jangkakan ini memang sama ada ini wave 1, ini wave 2, ataupun ini wave 4 dan ini wave 4 turun bawah. So maksudnya di situ kalau saya besarkan, kalau ini wave 5 last ni 1, 2, 3 ni 4, ini 1, 2, 3, 4, ini 5 last ni, final wave ni. Yang sekarang ni yang early ni, ini final ni. Mungkin dia akan sama 7,000 ni atau dia tak lebih langsung. So maksud cikgu buy lah. Ini zone buy. Sekarang ni pun memang zone buy.
So kalau saya nak letak SL tu berdasarkan yang paling rendah daripada wave yang sebelum cikgu. Kalau nak betul-betul selamat, kalau nak stop loss yang kecil, memang ini pun sini je. Oh, okey. Dan ini wave 3, ni wave 4 Boboy. Kalau TP dia tengok 4 ni 5 ni. So atas pada ni lagi. Ini semua setup swing ni, tapi jangan assume besok lusa lah yang boleh kena kan. So dia akan ambil masa. So that's why saya prefer saya buy ni. Okay, stop loss tak ada dah terlampau tight. Saya akan tengok kepada stop loss sebelum wave 4 sebelum ni. Sebab saya nak grab jauh kan. Betul. 300. Target saya melebihi 300 stop loss. Tapi kalau betul-betul, contohnya kalau kita trade high risk punya account, of course saya tak akan letak stop loss kat sini. Saya akan letak stop loss di sini. Okey. Lagi ada masa cikgu tadi, kalau high risk account tu cikgu akan letak lot yang gajah. lot gajah, lot yang besar sedikit, di mana stop loss dia of course akan kecil. Saya tak boleh buat stop loss di sini, bahaya. Kerugian dia tinggi lah. Okey, tu lagi AU pun dah. NU. Okey, NU pun saya beritahu last week, ini zone kotak dalam 13 bulan ni. Okey, zone ni jangkaan memang ada turning point, dan kita tengok pun memang dia masuk sikit je dia turn. Cantik je cikgu. Tak pelik ke kenapa saya buat zone kotak dia turun? Boboy selalu dengan saya kan, interaksi kan. Pelik agak cikgu. Ini pun zone kotak kena sikit turun. Ini kena sikit turun. Saya bukan baru buat tadi ni. Ini dah dari minggu lepas lagi. Betul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak percaya boleh tengok episod minggu lepas. Memang ini adalah kotak yang cikgu letak daripada segmen minggu lepas ni. Okey. So untuk yang ni pun, ini memang menarik juga, di mana zone sell sekarang di sini. Ini dah masuk zone sell ni. Okey. Ini zone sell dengan stop loss wajib ada di sini. Okey. Sebab saya assume dia tak boleh break ini satu candle biru ni kan. Hijau ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah wave 1. Ini wave 2. So ini zone sell untuk NU, di mana sama juga stop loss kecil. Ini wave 4 besar ni boy. Ini wave 4 besar ni. Of course TP dia dekat mesti melebihi ini 54. So ini mungkin sebulan lagi kita raya nanti baru kena. So siapa yang nak simpan duit raya boleh follow yang ni. Stop loss dia kecil je. At least you akan tahu dia punya reward dia memang cukup cantik. 600 pip lebih kurang. Okay. So ini zone entry. Dia sama di AU dengan NU ni sama. Dia tengah buat wave 2 sebelum dia turun. Okay, hari ni tak ada ni ke? Permintaan pair? Banyak cikgu, tapi ada juga permintaan yang dah cikgu jawab dengan pair-pair pilihan cikgu tadi. Okay, saya pilih satu daripada Ariel Mai, katanya minta cikgu tengok GBP USD. GBP USD ni pun kalau saya buka nanti kan terkejut juga. Okey, nampak zone kuning tu? Dia tak break pun cikgu dia tak break.
So zone tu untuk sell. Sebab saya dah beritahu ni dulu, ini ABC. So dia naik ni, bila kita masuk entry first, kita tak tahu dia punya limit dia sebenarnya. Limit wave 5. So kalau guna teknik lain, dia akan sell, kita tak tahu dia dah habis atau tidak. Kalau saya guna teknik lain, contoh teknik apa-apa pun, saya gabungkan elliott wave, that's why saya boleh dapat zone kotak ni. Sebab kita tahu ini dia punya maksimum wave 5 akan pergi. So di sini ini kalau betul-betul nak play safe ni, ini zone sell untuk GU. Ini kalau betul-betul nak play safe. Kalau dalam group saya, ini saya cakap naik kau sell, naik kau sell. Itu je. Naik kau sell. Ha. Selagi naik tu tambah layer sell lah cikgu. Saya selalunya bila saya dah close, dia orang pun close and then naik balik. So dia orang pandai-pandai lah cari point entry untuk sell kan. So kalau tengok pada support resistance ni, naik sell lah. So kalau dia baru naik sikit 10 pip dia dah sell sini, memang dia tak apa faham lagi konsep naik sell tu kan. Faham tak maksud saya Bobai? Maksud dia dalam wave yang baru ya cikgu? Dalam of course bila kita guna elliott wave ni, kita kena gabungkan dengan support resistance. Okay. So yang ni possible 1, 2, 3, 4, 5 ni. Dia turun ni, apa yang kita nampak di 4 hours ni, dia turun. Satu, ketikan tu kuning ni tak nampak. Okay ni 1, 2, ni 3, ni 4, ini mungkin 5 ni. Ini A, B, C mungkin dia dah ini correction. Maksud saya ni, di sini dia boleh buat correction ABCX. So selagi dia tak break 2647 ni, memang counting ni valid. Dan ini untuk betul-betul nak tunggu untuk sell. Tapi sometime dulu saya pernah tunjuk macam EJ tu dengan Pak Su dulu, lagi 3 pip 10 pip tak kena dia tu senap. Ingatlah ada dulu kat konti kan. Kita tunggu. Saya tak berapa ingat tu. Kita tunggu yang ni tak kena-kena. That's why saya guna istilah naik sell. Maksudnya of course lah, kita kena jaga kita punya semua, naik je sell. So kita on sekali, macam sebelum ni pun saya pernah beritahu, at least saya ada account swing dengan account intraday. So mana kalau saya masuk, contoh saya swing, saya masuk ke sini, dia turun sini, saya tak close, saya swing kan. So naik sini, tak close lagi, dia turun lagi, naik balik, tak close lagi. So bila masuk, kita dah tahu itu account swing. So automatic kita punya mental, dia turun naik, turun naik, kita tak kisah. Sebab kita ada intraday punya account. Walaupun dia turun, nama intraday, of course kita akan close. Betul tak? Betul cikgu. So that's why semuanya bermain dengan emosi. Sebab sometimes bila kita hanya ada satu account je, kita close, kita sell kat sini kita close satu account je ni, lepas tu itu turun. So apa perasaan kita? Koyak dah asyik. Alamak, aku 5 hari tahan ni, 5 hari tahan. Aku close dia 7-6. Kenapa? Mesti selalu macam tu kan. Koyak. Dah mental kita kita sell pula kat bawah ni. Tiba-tiba naik balik, jam. So that's why saya galakkan semua student at least ada swing account dengan intraday account. Di mana intraday tu kalau you nak turun naik ni, dia nak start dalam 50 hingga 100 pip, boleh lah. So at least siapa yang ada entry swing tu kat kawasan-kawasan sini semua, kalau terus turun, dia ada backup di account swing tadi. Kalau intraday dah close, at least dia ada satu position running ataupun 2. So bila dia turun mencanak, junam terlampau, so dia hati dia pun, apa orang cakap,
tak ada begitu kecewa sebab dia masih ada position. Setuju je. Okey, ini untuk GU. Ini tempat yang terbaik untuk play safe lah. Tapi kalau tanya saya, kalau zone ni, ini zone-zone kalau dah tengok banyak rejection, dan ini collection wave. So memang dia tintong sebelum dia turun lagi. So lagi Setakat ni tak ada cikgu. Itu saja request dia untuk malam ni. Yang lain hanya memberi salam dan terima kasih kerana menyertai segmen pada malam ini. Mungkin cikgu ada pair pilihan yang lain. Kita mungkin ada masa untuk satu lagi pair. okey, untuk ini review. untuk USD Kanada. So ini kalau saya zoomkan di 4 hours Okay. USD Kanada. Okey. So ini adalah ABC. So ABC dia, saya jangkakan bila dia turun di kawasan ini baru saya akan buat buy entry, sebab ini di time frame yang besar. Sebelum ni pun saya pernah beritahu yang penurunan ni, ini adalah ABC wave 4 di sini. Okey, ni wave 4 sebelum dia naik untuk weekly punya counting. So ini last. Kalau untuk buy, saya akan prefer di zone kotak, di mana ini stop loss dia memang kena ada kat sini. Ini stop loss dia jauh sikit lah, tapi kalau kita compare dengan zone kotak ni, tahap jauh dia tu dalam 100 pip je. 3977 3840. So ini 150 pip tahap stop loss bagi UCAD. Okey. Dan last sekali, ramai orang tanya pasal oil. Ush. Saya tengok oil geram ni cikgu. Ya, okey. Ini oil. Okey, ini baru Junam ni. Baru Junam ni. Oh, H1. Alah, dalam hari ni juga cikgu kan? Ini USO. Ini baru Junam ni. Tadi 16 sini, tadi 16 dia naik sini. Ni memang baru Junam ni. Saya pun terkejut ni, 500 pip turun ni. Sekejap. Bukan. Mana yang saya dah... saya rasa inilah. Ini 5 minit. Betul lah, Boboy. Okey. 5 minit tadi saya tengok tadi, dia main kat sini. Tengok. Ini 5 minit kan. Tengok dalam sejam. Ush. Dia turun. Kalau dari segi counting cikgu, macam mana kita nak count untuk oil ni? Oil ni saya tak akan buy sehingga saya nampak. Ini saya target dia naik untuk sell, tapi tak kena. Saya jangka kan dia buat A, B, C kan. Ni A, B, C. Sebab ini memang zone sell. Sebab apa sell saya tak buy? Sebab tak nampak lagi zone wave 4 bagi oil. Kalau tengok di ini time frame yang besar, okey, ini yang lama-lama ni 1, 2, 3, 4, 5. So ini memang, ini sebelum ni pun saya tanda kat atas ni. Ini zone sell. 1, 2. Ini kalau macam ni jadinya, ini adalah 3 ni. Sebatang ni, ini adalah 3 ni.
So maksudnya okey, ada dua maksud kat sini. First kali sini 3 dah habis, dia buat 4 macam saya label tadi. Ini wave 3 atau final wave 5 sebelum dia naik. Naik dia memang dah tengok, ini saya kira lama dah juga. 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ini tahap kenaikan dia. First dia akan buat wave 4 dulu, kemudian dia cuba break lagi. Tapi impossible lah dia nak break, nak turun banyak, betul tak Boy? Betul juga. So ini saya kalau saya zoom in di daily ni 4 hours, ini kita boleh cakap ini wave 3, ini wave 4, 3 ini ABC ni, ini wave 5 final wave ni. So selagi tak ada 5 wave, memang kita tak boleh pakai tahan pukat je kan dengan jangkaan dia akan naik. Saya bukan jenis macam tu. Elliott wave bukan jenis macam tu. Maksud kalau kita nak buy, make sure dalam tu mesti ada 5 wave turun dulu. Sekarang ni sekarang ni daripada last week ini 1, 2 ni 3 ni 4 ni di 4 hours ni, ini last week ni. Saya tahu sebab saya trade di sini 19, dia naik sampai 20, 40, 20, 60 kat sini. Ini wave 4, ini wave 5. So ini pun tak nampak lagi wave 4 Boy. Masih tak kelihatan ni cikgu. Dia sebatang. Ini adalah bentuk impulsif wave. So that's why kalau selalu ikuti segmen ni, saya cakap kalau impulsif wave kita jangan lawan. Betul. Kita tahu dia nak turun tapi kita tak sell. Contoh yang dulu yang selalu saya sebut, kita tahu dia nak turun tapi kita tak sell. Sebab apa? Dia punya trend masih menaik. Kalau oil tadi, ini untuk gold kan. Kalau oil tadi, terlepas tadi. okey. Ini siapa buy ni? Tiba terciduk ni. Okey. Kalau oil ni dia punya trend, okey. Saya bercakap trend dia bukan 4 hours. Daripada daily punya, weekly punya counting 1, 2 ni, 3, 4, 5 ni. So nampak tak trend dia memang menurun. Walaupun benda ni berlaku di bulan Januari, sekarang ni bulan 4, 4 bulan, tapi dia masih di dalam landing turun. So bab itulah zon kotak dibuat supaya kita hanya sell, tak ada zon kotak buy kat sini. Faham tak Boy? Di mana yellow wave ni mengajar untuk kita follow trend. Ini pun untuk kita tunggu dia naik supaya kita boleh sell, tapi tak kena juga sebab momentum terlampau kuat. Saya rasa oil ni lebih didorongkan dengan faktor fundamental je juga. Saya fundamental ni kadang-kadang saya tengok, kadang-kadang saya tak tengok. So far sekarang ni saya tak tahu sebab apa dia turun. Mungkin dari segi Rusia, Arab Saudi semua. Betul lah kan. Ya, saya menggunakan Elliott wave ni sebab Elliott wave ni dia cover semua. Fundamental tu dah ada dalam Elliott wave. Elliott wave ni kalau tahu, Ralph Nathaniel Elliott ni dia hanyalah seorang accountant dan author. So accountant boleh cipta macam ni. So kita ni saya harapkan ramai lagi belajar Elliott wave. Sebab kenapa dia boleh jumpa Elliott wave, kenapa dia boleh jumpa wave yang dikenali sebagai Elliott? Sebab benda ni adalah sentimen market yang sentiasa berulang-ulang benda yang sama. So 1, 3, 4, 5 ABC tu adalah betul. Okay, faham tak?
Sebab sometimes saya tak guna fundamental news datang pun saya pejam mata sebab kita trade di time frame yang besar, daily ataupun weekly. Kalau kita trade di hour one, of course bila news datang kita kena beware. Betul. Sebagai orang yang pernah terciduk. Kan? Okey cikgu, jadi sekarang masa pun dah 5 minit melebihi timing yang kita tetapkan untuk segmen pada malam ni. Tak apa, kita belanja lebih sikit untuk penonton kita yang bersama kita pada malam ni. Kita ada lebih banyak soalan tapi minta maaf kita tak dapat nak layan. Jadi ada soalan yang macam mana cikgu tentukan lokasi kotak semua tu, sebenarnya kita dah pun jawab di segmen-segmen yang lepas. Jadi kalau nak jawapan segera bolehlah tonton segmen minggu lepas. Cikgu ada terangkan macam mana cara cikgu menjumpai kotak-kotak yang kita tunjukkan pada malam ini. Jadi kami nak minta maaf lah tak dapat nak jawab soalan. Hari ini cikgu telah pun memberi analisa pair-pair pilihan beliau iaitu DJ, EJ, Gold, AU, EU, EA, Oil, GU, UCAT dan juga NU. Jadi kalau sesiapa yang request pair ni tapi terlepas, bolehlah tengok ulangan segmen ini selepas segmen ini tamat. Jadi sebelum kita rumuskan segmen kita pada malam ini, seperti biasa kuis kita yang kita telah tetapkan pada awal segmen iaitu berikan nama penuh pengasas teknik Elliott Wave. Kita ada 24 respon dan saya boleh kata kesemuanya mendapat jawapan yang betul. Jadi tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini hanyalah sekadar pengetahuan tambahan jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk terus menelaah teknik Elliott Wave dalam dagangan anda. Jadi cikgu ada kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan segmen kita? Stay safe, stay at home. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, stay safe, stay at home, stay healthy bersama kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi esok kita ada segmen bicara teknikal bersama Cikgu Azlan Hashim dalam menganalisa pergerakan pasaran menggunakan teknik BBMA. Jadi jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, kita jumpa esok pada jam 10.30 malam di Facebook CTC FM. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.